Salam sejahtera dan salam sorakku sayang, bersama saya Grace Chondi. Berita utama, beberapa isu semasa dan rancangan pembangunan di Bintulu dibincangkan dalam kunjungan hormat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak, Datuk Talib Zulkifli terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Azman Zohari, Tun Dr. Abang Openg. Menurut Datuk Talib, masih terdapat beberapa isu berkaitan dengan perebutan tanah dan tuntutan yang bertindih melibatkan pembangunan yang dilaksanakan demi kelangsungan penduduk di Bintulu. Perkara-perkara yang penting berlaku di Bintulu, satunya pembangunan. Banyak pembangunan, akan tapi bila banyak pembangunan memang ada masalah. Tak ada pembangunan yang tanpa masalah. Pembangunan itu elok, tapi umpamanya hal tanah. Apabila ada pembangunan, orang ramai berebut tanah ataupun tuntutan yang bertindih. Jadi itu satu perkara yang kami highlight, yang kami bentangkan kepada Yang Amat Berhormat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas selesai kunjungan hormat di Wisma Bapa Malaysia pada Isnin. Tambahnya, antara pembangunan yang dilaksanakan di Bintulu ialah projek pembinaan jambatan Bintulu Jepak, projek pembangunan Jepak Jaya yang melibatkan lebih 8,300 lot perumahan serta pusat pentadbiran. Sejurus selepas itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menerima kunjungan hormat Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Islam Sarawak KMKK yang diketuai Pengerusi Gabungan Masyarakat Ketua Kaum Islam Sarawak Pemancar Roshidi Junai. Ketika ditemui media, Roshidi berkata kunjungan hormat tersebut bertujuan mengadakan perbincangan bersama Premier Sarawak mengenai permasalahan yang dihadapi oleh KMKK di setiap kawasan. Selain daripada kita banyak berbincang pada yang berhormat tadi, dan di antara perbincangan kita ialah berkenaan dengan permasalahan pentadbiran kita masyarakat, mana masyarakat kita bekerja sehingga waktu dan masa dan sebagainya, dan kadang-kadang kita masyarakat terbeban dengan perkara lain, dan di sampingnya allowance kepada masyarakat kita yang di bawah faras lah, dan sebagainya. Jadi lagi bincang jadi betul lah yang dibincang itu tadi, minta dinaikkan sikit lah allowance untuk masyarakat. Kita sih menjadikan terserah kepada kerajaan. Kita ada mudah tadi bahawa di bawah faras mungkin dinaikkan lah. Sebenarnya bagus, baik, sebenarnya baik. InsyaAllah akan dimikirkan dan akan dibawa seterusnya lah perbincangan kepada pihak yang. Laporan seterusnya, Kementerian Perpaduan Negara sentiasa menyambut baik usaha-usaha memperkasakan program yang berorientasikan kemasyarakatan dalam memupuk perpaduan rakyat yang berbilang bangsa, kaum dan agama. Menterinya Dato' Aaron Agor Dagang menyatakan aktiviti seumpama ini perlu terus diperbanyakkan agar komuniti dapat terus hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program Rahmah 2023 Segulai Sejalai Jom Masak Buah Pedas di Sibu pada Sabtu. Mengulas lanjut, beliau berkata program itu merupakan salah satu inisiatif kementerian bertujuan memperkasa, mempertingkat dan mempergiatkan lagi aktiviti-aktiviti kemasyarakatan serta kesukarelawan dalam komuniti, khususnya dalam mendukung aspirasi kementerian untuk membangun komuniti rahmah. Program yang bermula seawal jam 9 pagi itu dimulakan dengan aktiviti rewang di 10 komuniti di kawasan Rukun Tetangga KRT dan diikuti dengan pengagihan bubur pedas kepada kumpulan sasa dan orang ramai di dataran Tunku Haji Bujang, Sibu. Menurut Dato' Aaron, kementerian menyasarkan penyediaan sebanyak 5,000 pek bubur pedas dalam program itu yang disediakan oleh petugas sukarela. Manakala di Miri, bahagian Miri akan menjadi tuan rumah bagi sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 peringkat Negeri Sarawak pada 4 dan 5 Jun depan. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan itu, Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib merupakan tetamu kehormat yang akan menyerikan perayaan berkenaan.
Menurutnya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazhari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jobani Tun Tuanku Bujang turut dijangka hadir. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 peringkat Negeri Sarawak tahun 2023 di Pejabat Residen Miri di sini pada Isnin. Turut hadir Timbalan Residen Bahagian Miri Juan Abid, Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon, Timbalan Pengarah Unit Protokol dan Perhubungan Awam Negeri Sarawak APAN Hamdan Sharbini, Timbalan Setiausaha Persekutuan Sarawak Banges Munga, Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexan Naga Cabu serta pegawai-pegawai kerajaan lain. Datuk Sri Lee menambah, majlis kesyukuran akan diadakan di Majlis At-Taqwa Miri dan dijangka dihadiri oleh seramai 1,200 penjemputan termasuk petugas pada 4 Jun jam 6 petang. Manakala pada 5 Jun akan diadakan majlis jamuan teh di Hotel Pullman Miri pada jam 10 pagi dan dijangka dihadiri seramai 500 jemputan. Ke perkembangan berikut, pelantikan pengarah baharu Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Sarawak harus mendapat persetujuan Kerajaan Sarawak terlebih dahulu. Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, jabatan tersebut harus peka terhadap perkara ini memandangkan ia melibatkan kepentingan dan keharmonian masyarakat negeri ini. JKOM adalah satu unit di bawah kerajaan pusat. Perlu sensitif. Kalau mahu berkawan dengan kita, kalau mahu bersama-sama dengan Sarawak, tanya dulu siapa yang patut dilantik, siapa yang patut tidak dilantik. Walaupun hak itu adalah hak kerajaan pusat. Yang dilantik itu adalah daripada parti PKR. Dia datang ke sini bertanding beberapa kali, termasuk bertanding melawan Timbalan Perdana Menteri kita. Kalah teruk. Tapi orang macam inilah dilantik. Sama ada dia sudah bertaubat ataupun tidak. Kalau dia masih lagi jenis yang nak memecah belah rakyat, jangan dilantik. That is my question to PKR pusat dan juga kerajaan pusat. Saya tak tahu sama ada Perdana Menteri tahu tentang perkara ini, tetapi pengarah JKOM yang baru saja datang untuk courtesy call terhadap Premier kita, dan sekarang ini benda-benda ini berlaku. We question your sincerity. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri program Johor Berambeh Sungkeh di Padang Merdeka di Kuching pada Ahad. Datuk Sri Abdul Karim mengeluarkan komen demikian bagi mengulas desas-desus pelantikan Ketua Parti Keadilan Rakyat PKR bahagian 1 Bong Ahmad Nazib Johari sebagai pengarah baharu JKOM Sarawak. Terdahulu dalam program itu, beliau juga Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak turut menyampaikan sumbangan dari kementeriannya kepada 100 orang kurang kemampuan. Perkongsian selanjutnya, Kejiranan Mesra KJM terus komited dalam mengadakan aktiviti bagi menyokong rakyat tempatan melalui program komuniti dan kemasyarakatan. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, antara aktiviti yang diadakan oleh KJM sepanjang tahun berkaitan keusahawanan, kebudayaan dan kesenian, keagamaan, pendidikan, kursus memasak untuk ahli dan perniagaan ketika perayaan tertentu. Dalam soalan di bulan Ramadan, aktiviti bulan Ramadan lah. Satu lepas ini diadakan Ramadan Mahadiri. Lepas ini akan diadakan aktiviti gawai, sambutan gawai dengan KJM. Kalau KJM kawasan Pantai Ramai, kita adakan gawai dan nilai tiga 2 kali ya. Lepas tu ada perayaan Christmas dan seterusnya. Setiap perayaan di Sarawak ni kita anjurkan melalui KJM kita. Aktiviti lain adalah aktiviti pendidikan seperti mengadakan kelas tuition, kursus memasak dan sebagainya untuk adik-adik. Lepas tu ada juga aktiviti jual lah, menyediakan penjaja peniaga kecil, mengadakan perniagaan semasa perayaan. Dan ini antara aktiviti-aktiviti yang selalu diadakan oleh jatuhkuasa kerja mesra yang ada di kawasan ini sepanjang tahun. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melancarkan program agihan bumi pedas KJM kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai di Kuching pada Ahad. Sejumlah 1,000 pek bubur lambuk dan bubur pedas diagihkan kepada penduduk setempat melalui KJM kawasan Dun Pantai Damai. Terdahulu, beliau dan juga Adun Pantai Damai telah menyampaikan sumbangan sebanyak RM1,000 daripada pihak Bank Muamalat kepada KJM Semariang Aman dan KJM Lakeside. Selain itu, sumbangan bakul makanan juga disampaikan kepada 10 asnaf.
Sekian edisi malam bersama saya Grace Chong Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri edisi malam ini, saksikan kemeriahan program-program Juh Berambih Sungkir di Padang Merdeka Kuching yang turut dihadiri Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Hamzah pada Ahad. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.